Okey, jadi berkenaan kamera 360 terutamanya untuk bahagian kamera hadapan ni aku pernah ada perancangan untuk tukar sebabnya kalau korang tengok sendiri pun kamera depan ni lebih kepada modi daripada kamera untuk belakang. Jadi macam korang tengok pun hasil dia tak kemas. Jadi aku carilah juga kamera yang memang khas untuk bahagian hadapan supaya aku boleh kemaskan sikit bahagian grill ni supaya nampak lagi tersusung, lagi kemas, tak ada kesan-kesan potong macam ni. Jadi aku dapat jumpa yang gini macam ni. Memang kamera dia halus dia daripada yang ni, tapi memang khas untuk kamera depan. Ataupun kalau korang nak untuk kamera belakang, korang kena potong, rasanya diagram kata kena potong wayar ni. Okey, kemungkinan besar aku akan guna balik bahagian sini untuk letak logo dan aku akan tebuk dekat bahagian sini. Memandangkan badan dia ni pun kecil je. Yang specialnya aku beli ni kotak dia. Dia bagi complete set. Wire ni memang aku tak perlukan sebab dah ada daripada kamera lama ni. Dan dia bagi sekali mata untuk buat lubang kamera. Memang fit. Jadi sebelum aku teruskan, kita review dulu macam mana view daripada kamera yang lama ni. Kita buat perbandingan dengan kamera baru macam mana. Jom. Okey, macam korang boleh tengok, ini adalah view kamera yang lama, kira yang tengah pasang sekarang ni. Jadi korang boleh tengok yang sekarang ni view dia adalah aku boleh nampak sikit bumper aku punya penghujung ni. Dengan ni adalah curve daripada lubang logo dekat grill. Jadi yang menjadikan aku tak puas hati kenapa aku cari kamera lain, sebabnya aku hanya nampak view untuk bahagian bawah. Jadi aku tak nampak view untuk kereta depan ke, kecuali bila aku rapat. Jadi aku haraplah kamera yang bakal aku pasang ni boleh selesaikan masalah tu. Jadi aku rasa tanpa berlengah, kita teruskanlah projek di awal ni. Dan kita tengok hasilnya macam mana. Jom. Okey, kita dah siap pasang. Korang kena pastikan belakang ni ketat supaya dia tak tercabut pada kemudian hari. Dan yang 4 kaki ni, kalau korang rasa longgar, korang cuba tekan lagi ke dalam sampai dia betul-betul ketat, sampai kamera ni tak bergerak lah. Dan pastikan kamera ni dalam posisi menegak macam ni. Dan bahagian view yang paling bawah ni biar dalam kedudukan macam ni. Lepas tu sekarang ni kamera ni dalam keadaan longgar. Jadi kalau vibration dia boleh bergerak ni. Jadi inilah tujuan Allen key dekat atas ni. Bila korang dah capai angle yang korang nak, korang ketatkan ni. Ketatkan je. Sekarang ni kita tengok dulu view dari dalam kereta macam mana. Jom. Memandangkan kamera lama ni tak akan digunakan dah. Kita akan maintain lah pakai ni. Aku pun dah jumpa logo baru. Boleh lah ala-ala logo potong sekarang ni. Nampaklah kemas sikit. Tanpa blank lah. Aku buat pemasangan terus lah. Tengok dia tune ke tak.
Okey, sebelum kita review macam mana modul kamera 360 ni akan membantu kita dari segi parking atau pemanduan atas jalan, apa kata kita review dulu posisi setiap 4 kamera di kereta aku. Jadi korang akan dapat idea macam mana korang nak letakkan kamera tu supaya fungsi 360 ni kena dengan spesifikasi asalnya. Okey, jom. Okey, ni adalah view untuk kamera yang aku baru pasang. Macam korang boleh tengok, daripada yang lama, dalam anggaran aku hanya boleh nampak bahagian sini sahaja view. Tapi sekarang dengan ada garis bumper aku seperti kamera lama, ditambah pula aku boleh dapat view yang lagi tinggi dekat bahagian atas ni. Memang boleh nampak beza lah, orang kata. Aku boleh nampak view yang lagi lebar dekat bahagian kiri dan kanan. Lepas tu aku ada dapat view yang lebih sikit dekat bahagian atas ni. Itulah beza antara kamera lama dengan yang baru. Jadi aku akan tunjuk sikit view kat korang apa kelebihannya bila dah pakai kamera 360 ni dari segi parking. Dia kelebihan dekat parking lah tu utamanya. Jadi aku tunjukkan kat korang kelebihan yang aku dapat. Alright. Okay, kebetulan ada situasi yang agak orang kata apa, rumit. Macam contoh sekarang ni, ada kereta double park di mana aku dah tak dapat nak tolak sebab terlampau rapat. Jadi macam korang boleh tengok, kalau ikut daripada pandangan cabin, aku memang tak nampak dah view ni. Lepas tu orang kata apa, kereta pun parking rapat di tepi. Jadi dekat sini kamera 360 ni boleh membantu aku untuk keluar daripada parking ni. Okey, sebab macam korang tahu, setiap kamera ni di-trigger oleh isyarat. Jadi kita akan tengok kamera belah kanan dulu. Okey, macam korang boleh tengok, kita boleh nampak view di mana terlampau rapat dekat tepi ni, tapi kita boleh nampak bahawa tak berkesel. Lepas tu untuk kereta belah kiri, kita boleh nampak yang kita dah lepas bahagian kiri ni dengan jayanya. Cuma kita kena perhatikan bahagian kanan supaya tak bergesel. Dan kita akan guna jugalah side mirror untuk nampak bahagian body belakang supaya tak bergesel. Jadi dekat sini aku nak beritahu kamera 360 ni sangat membantu lah dari segi situasi macam ni. Bila memang biasa lah, bila duduk flat ni parking rapat double park ni biasa. Jadi bagi aku sejak pakai kamera ni agak membantu lah dari segi situasi macam ni, nak keluar parking. Lepas tu aku nak tengok macam view kamera depan kalau ada halangan apa-apa. Jadi itulah salah satu kelebihannya. Selain pada contohnya kalau korang dah tengah drive, korang boleh nampak divider ke sebagai contohnya. Kalau hampir terkena tayar sebanyak, kita boleh elak. Kalau nak masuk simpan apa-apa, nak parking dekat pembahagi jalan, dekat divider, itu adalah salah satu kelebihan lah. Okey, memandangkan susah nak record waktu nak drive, jadi aku teruskan keluar daripada parking. Okey, aku dah pun berjaya keluar daripada parking tadi dengan jayanya tanpa mencalakan mana-mana kereta. Jadi kat sini pula aku nak view macam mana pula kalau kita dalam situasi nak parking, orang kata apa, parking double park, dan kita tak nak lah parking terlampau rapat dengan jalan utama supaya macam lori ke apa boleh lalu dengan senang. Jadi kamera ni pun boleh membantu sama ada korang nak, orang kata apa, trigger dengan manual dia. So boleh maintain je tanpa buka signal atau buka je signal. Jadi dekat sini aku boleh nampak lah kalau aku nak. Sekarang ni kita reverse dulu. Okey, sekarang kita reverse dulu. Saya cuba rapatkan ke dalam sikit.
Jadi aku akan guna mode untuk kamera kiri. Oh, rasanya lambat sikit respon. Aku akan guna segini je senang. Jadi macam korang boleh tengok, aku boleh nampak view di mana sama ada kereta aku ni terlampau rapat ke kanan atau tidak, supaya tidaklah bergeser. Kalau rumah flat ni biasa orang tahu yang diorang atau aku sendiri akan parking bila dah pepak ni jangan tarik handbrake. Jadi diorang memudahkan diorang yang parking dalam ni untuk keluar parking. Dan aku boleh adjust lah sama ada aku terlampau rapat dengan kereta yang parking dalam supaya tak bergeser. Okey, boleh katakan tu antara kelebihan kamera 360 ni bagi aku. Dari segi macam korang tengok reverse, ada view. Bila kita dah lepaskan gear reverse, kira kita nak bergerak ke depan balik, dia akan pergi ke kamera hadapan. Cuma macam korang tahu, bila baru start enjin, korang kena togglekan kamera ni aktif ke depan dulu, barulah dia hidup. Dan akan kekal sampai enjin mati balik. Dan untuk fungsi yang lain seperti kamera tepi, untuk kamera kanan, macam korang boleh tengok sendiri, dia agak membantu kalau macam korang terpaksa parking double park atau parking dekat bahu jalan, supaya tak terkena divider. Sebab aku pun ada kes juga, macam bumper aku tergesel, rim aku tergesel bila parking dekat bahu jalan. Jadi ayat simpelnya, kamera 360 ni membantu untuk kita nampak blind spot, supaya kita nak elakkan daripada kerosakan pada kereta kita maupun kereta orang lain. Jadi asasnya ni adalah kamera 360 yang paling basic lah. Sebab kalau korang berminat nak pasang yang jenis panoramik, di mana view aku tunjukkan 3D keliling kereta korang, tu agak mahal sikit lah. Memang capai lah ribu. Ini adalah basic yang paling murah lah. Aku habis rasanya dalam 200 je, 200 lebih.